Dewan Dato' Merpati di Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang Kuching akan dibaik pulih. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof mencadangkan usul tersebut selepas melihat struktur Dewan tersebut yang mula mereput. Jadi apa yang kita akan lakukan ialah untuk tukarkan semua bumbung, kemudian menggantikan siling. Yang ketiga ialah untuk kita memperbaiki sound system. Tadi kalau kita duduk di bawah, kita dengar bergaung. Jadi orang duduk bawah tidak mendengar. Jadi maknanya dewan ini kena diatur dari segi akustik dan juga sound systemnya sekali. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri satu majlis di dewan tersebut semalam. Dewan Dato' Merpati sebelum ini pernah dinaik taraf pada 2011 melibatkan perbelanjaan berjumlah RM150,000 sebelum sekali lagi dinaik taraf pada 2016 dengan kos sebanyak RM200,000. Ia meliputi membaiki atap dewan, pentas, pintu, mengecat serta pemasangan alat penghawa dingin yang baru. Lapangan terbang Miri LTM akan dinaik taraf secara menyeluruh bagi menampung peningkatan jumlah penumpang dan pesawat. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, ia bakal mengalami transformasi berskala besar dengan pelaksanaan projek naik taraf dan projek pelebaran melibatkan pelbagai kemudahan baharu. Ujarnya hal ini termasuk penambahan jambatan udara Aero Bridge, pembinaan terminal khas untuk penerbangan luar bandar serta helikopter dan perluasan kapasiti terminal. Bagi projek penambahbaikan segera, 2 jambatan udara akan diganti pada Mac ini yang bertujuan mengatasi masalah kerosakan kerap mengganggu operasi penerbangan dan memberi keselesaan kepada penumpang. Datuk Seri Lee berkata demikian selepas menghadiri taklimat di Pejabat Malaysia Airport Holding Berhad Miri. Katanya JKR Sarawak akan bertanggungjawab sebagai pelaksana utama projek tersebut manakala rancangan dan reka bentuk dijangka disiapkan menjelang akhir 2025 dengan proses tender bermula sekitar November atau Disember, manakala kerja pembinaan pula dijangka bermula awal 2026 dan akan mengambil masa kira-kira 36 bulan untuk disiapkan. Penduduk Kampung Trombol dan Kampung Nyabut di Telaga Air Kuching kini dapat menikmati bekalan air bersih setelah projek bekalan air bagi perkampungan tersebut siap sepenuhnya November tahun lalu. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, projek bernilai RM4 juta tersebut dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan dilaksanakan oleh Agensi Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB. Dengan siapnya projek tersebut, sebanyak 17 buah isi keluarga di Kampung Trombol dan 119 buah isi keluarga di perkampungan baru di Kampung Nyabut mendapat manfaat daripada bekalan air bersih tersebut, manakala beberapa penduduk kediaman baru di Kampung Nyabut disaran untuk berurusan dengan Lembaga Air Kuching bagi pemasangan meter air di rumah masing-masing. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu sejumlah RM4.6 bilion telah diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri bagi pelaksanaan Pelan Induk Bekalan Air Sarawak yang melibatkan 407 projek di seluruh Sarawak. Beliau yang juga adun Pantai Damai berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian projek bekalan air bagi Kampung Nyabut dan Kampung Trombol di Telaga Air Kuching. Kerajaan Sarawak terus memperkukuhkan sistem pendidikan dengan memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga memiliki kemahiran yang relevan untuk memenuhi keperluan industri masa depan. Komitmen ini ditegaskan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Francis Harden Hollis, yang menyatakan bahawa kerajaan negeri memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan melalui pendidikan teknikal dan vocational TVET di samping memperkasakan institusi pengajian tinggi seperti Universiti Teknologi Sarawak, Universiti Curtin dan Universiti Teknologi Swinburne. Semasa berucap pada Majlis Apresiasi Seri Gamang, Pusat Tingkatan 6 SMK Seri Aman, katanya kerajaan negeri mahu memastikan pelajar Sarawak bukan sahaja mempunyai pencapaian akademik yang baik tetapi juga memiliki kemahiran yang diperlukan bagi memenuhi tuntutan industri masa depan. Oleh itu, fokus kepada pendidikan teknikal dan latihan vocational sebagai langkah strategik dalam membangunkan modal insan berkualiti tinggi.
Semua penjawat awam di Sarawak digesa untuk terus menjunjung prinsip integriti dalam setiap aspek tugasan mereka dan mengelakkan sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa atau kepentingan peribadi. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, integriti adalah asas utama dalam membentuk pentadbiran yang telus, cekap dan berwibawa. Tegasnya, setiap keputusan dan tindakan yang dibuat oleh penjawat awam mestilah berpandukan kepada prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Tiada kompromi terhadap pelanggaran prosedur dan ketidakpatuhan kepada peraturan kerana ia boleh menggugat kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Beliau berkata demikian dalam amanat bulanan di Kuching. Beliau menambah sebagai pemacu organisasi, ketua jabatan memainkan peranan amat penting dalam memastikan setiap tindakan diambil mematuhi Standard Operating Procedures SOP yang ditetapkan. Menurutnya, kegagalan mematuhi SOP bukan sahaja menjejaskan keberkesanan pentadbiran, malah boleh membawa implikasi undang-undang serta menimbulkan persepsi negatif terhadap perkhidmatan awam. Sarawak merekodkan 14 kes maut di tempat kerja sepanjang tahun lepas menurut kenyataan media yang dikeluarkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sarawak. Dari jumlah itu, sektor pembinaan menyumbang kes maut tertinggi iaitu sebanyak 5 kes. Pihak JKKP Sarawak juga memaklumkan 48 buah syarikat telah didakwa di mahkamah atas kes terbabit sejak tahun 2019 yang merekodkan nilai pendakwaan berjumlah RM461,000. Selain itu, sebanyak 95 kompaun telah dikeluarkan yang berjumlah RM289,000 ke atas pelbagai syarikat pembinaan. Dalam pada itu, JKKP Sarawak juga telah mengadakan operasi tapak binaan di 25 lokasi seluruh Sarawak sejak 17 Februari lepas. Hasil dari operasi itu, mereka telah mengeluarkan sebanyak 22 notis larangan, 65 notis pembaikan, 23 surat arahan atas pelbagai kesalahan selain mengesan 11 kesalahan menggunakan logi tanpa sijil pendaftaran yang sah. 2 orang lelaki berjaya ditahan sepasukan pegawai dan anggota polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik daerah IPD Miri pada Khamis lepas selepas disyaki terlibat aktiviti pengedaran dadah di Miri. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Alexon Naga Jabu, berkata pihak polis berjaya menahan seorang lelaki warga tempatan dan seorang warga asing yang kedua-duanya berumur 28 tahun dan kini ditahan reman bagi membantu siasatan. Beliau menambah dalam serbuan tersebut, pihak polis telah melakukan pemeriksaan di kawasan perumahan di Tudan Miri dan merampas sejumlah dadah seberat 30.7 gram metafetamin dengan jumlah rampasan bernilai RM3,375. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 12-2 Akta yang sama. Jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952, penjara tidak kurang 5 tahun atau seumur hidup dan sebatan tidak kurang dari 10 kali sebatan. Manakala bagi kesalahan di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952, denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Saudara, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kepada seluruh umat Islam diucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian Berita Pagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.